Hai, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid semua. Apa kabar hari ini? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersama semula dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Okey, pada hari ini objektif pembelajaran ialah murid dapat mengenal pasti dan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Baiklah, murid-murid diminta untuk membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 2, muka surat 17. Tajuk kita hari ini, Tahniah Kak Mastura. Okay, sebelum kita baca petikan dalam buku teks, cikgu ingin terangkan apa itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ni kita guna bersama dengan kata bilangan. Untuk membilang sesuatu seperti benda, haiwan, tempat dan lain-lain. Membilang ni membawa maksud mengira. Contohnya sepasang kasut. Sekaki cendawan. 2 bentuk kerongsang. Ini dia petikan dalam buku teks muka surat 17. Cikgu minta murid-murid agar dapat mendengar dengan teliti bacaan dialog yang akan cikgu bacakan. Makcik hadiahkan kamu senaskah novel. Bolehlah kamu baca dalam kapal terbang nanti. Terima kasih makcik atas hadiah yang diberikan. Tahniah Kak Mastura, terimalah sekotak coklat daripada kami. Terima kasih. Murid-murid ada nampak perkataan yang diwarnakan dengan warna merah. Itu merupakan penjodoh bilangan. Mari kita tengok penjodoh bilangan yang telah diberikan di dalam buku teks ini. Yang pertama, sepasang cermin mata. Ini dia, sepasang cermin mata. Cermin mata ini kita guna sepasang kerana mempunyai 2 cermin. Itulah menjadikan sepasang. Sepasang ada 2. Yang seterusnya, sebuah kamera. Sebentuk cincin. Sekaki payung. Seurat gelang. Cikgu akan terangkan macam mana kita hendak menggunakan setiap penjodoh bilangan ini. Yang pertama, naskah. Naskah ini kita guna untuk bahan bacaan. Contohnya buletin, buku, majalah, surat, kabar. Contoh ayat, Norman meminjam senaskah majalah daripada Syah. Senaskah surat kabar harian berharga ringgit Malaysia RM1.50. Kotak. Kotak kita gunakan untuk membilang sesuatu benda yang diisikan di dalam kotak. Contohnya, mancis, rokok, pensel. Pensel di sini yang membawa maksud di mana dalam satu kotak itu ada banyak pensel. Ini dinamakan sekotak pensel. Pasang. Pasang kita guna untuk benda dan manusia yang berpasangan. Maksudnya ada kawan, ada pasangan. Contohnya, sepasang pengantin. Ada 2. 1, 2. Sepasang mata. Ada 2 mata. Sarung tangan.
Oke, ada 2. Penyepit, kasut. Oke. Buah. Buah kita guna untuk benda yang besar, merujuk kepada tempat, bangunan, dan semua jenis kendaraan. Contohnya kapal, kereta, beg, bukit, rumah. Bentuk. Bentuk kita guna untuk benda yang berlekuk dan melengkung. Oke, contohnya cincin. Ini melengkung. Subang, mata kail. Oke, ini dia berlekuk. Kaki kita guna untuk membilang benda yang bertangkai atau seolah-olah mempunyai kaki. Oke, contohnya bunga. Cendawan. Ini dia kaki. Oke, payung. Urat. Urat kita guna untuk benda yang halus dan panjang. Contohnya wayar, benang, rambut. Baiklah, tugasan hari ini, sila buka buku aktiviti muka surat 22. Oke, cikgu akan berikan pilihan jawapan latihan dalam buku aktiviti muka surat 23. Oke, ini dia pilihan jawapan. Murid-murid boleh merujuk pilihan jawapan ini semasa mengisi jawapan di dalam buku aktiviti. Sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 pilihan jawapan. Oke, ini dia muka surat 23. Oke, tajuk tahniah ibu. Oke. Murid-murid kena masukkan jawapan di tempat garisan yang telah disediakan di dalam buku aktiviti kamu. Oke, cikgu akan terangkan bagaimana penggunaan setiap penjodoh bilangan dalam pilihan jawapan tersebut. Oke, sebelum itu mari kita tengok. Dahlia dan adik-adiknya membantu ayah di dapur. Mereka hendak meraihkan kenaikan pangkat ibu. Mereka menyediakan makanan dan pelbagai hadiah untuk ibu. Oke, kita akan tengok dulu pilihan jawapan. Oke. Contohnya ini. Dahlia menyusun 6 pinggan. Pinggan. Oke, apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk penggunaan bagi pinggan? Oke, jawapan yang sesuai ialah buah. Oke, terdapat beberapa kerusi di keliling meja makan itu. Oke, kerusi merujuk kepada benda, oke, yang besar. Oke, jadi kita guna penjodoh bilangan buah. Oke, jadi untuk latihan seterusnya, cikgu minta murid-murid agar dapat mengisi jawapan dengan pilihan jawapan yang telah cikgu berikan. Oke, ini pula latihan dalam muka surat 24. Teliti dan tulis nama benda di dalam rumah kamu yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Kemudian bina ayat. Oke, yang pertama, helai. Kedua, bilah, batang, biji, buah. Oke, cikgu akan terangkan penggunaan setiap
penjodoh bilangan tersebut. Helai. Helai ini kita guna merujuk kepada benda yang tipis, lembut, dan lebar. Okey, contohnya baju, daun, sampul surat, seluar, sehelai baju, 2 helai daun. Okey, contohnya begitu. Okey, bilah. Bilah kita guna untuk benda yang tajam dan runcing. Runcing itu maksudnya tajam di sini. Okey. Contohnya kapak, keris, gunting, pisau. Okey, semua benda ini ada di dalam ataupun di luar rumah kamu. Batang merujuk kepada benda yang lurus, panjang, dan keras. Okey, contohnya penyapu, sebatang penyapu. Okey, berus gigi, sebatang berus gigi. Okey, sebatang rotan, sebatang pembaris. Okey. Ini pula penjodoh bilangan bagi biji. Biji ini untuk merujuk kepada benda yang bulat ataupun buah-buahan. Okey, contohnya cawan. 1 biji cawan. Okey. Sebiji nanas, sebiji stroberi, sebiji mangkuk. Buah. Buah ini kita guna untuk benda yang besar, merujuk kepada tempat, bangunan, dan semua jenis kenderaan. Contohnya kereta. Sebuah kereta. Sebuah kapal. Sebuah beg. Sebuah bukit. Sebuah rumah. Okey. Sekiranya ada lagi rumah di sini. Okey, ada 2 rumah. Okay, kita akan gunakan 2 buah rumah. Se itu merujuk kepada 1. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan tugasan dalam buku aktiviti muka surat 24. Okey, helai. Tadi cikgu telah terangkan setiap penjodoh bilangan ini dengan contohnya sekali. Okay, jadi murid kena tulis jawapan helai. Di dalam rumah kamu, apakah benda yang sesuai kita gunakan penjodoh bilangan bagi helai? Okay, contohnya tuala, baju, seluar. Okey, itu contohnya. Okey, jadi contoh untuk bila, batang, biji, buah, cikgu minta agar murid-murid dapat mengisi contoh benda yang sesuai mengikut penjodoh bilangan yang telah diberikan. Jadi, tempat kosong yang di bawah ni, yang garisan ni, murid kena bina ayat. Okey? Pilih 1 sahaja. Pilih ini. Pilih 1 untuk bina ayat. Okay, contoh, kita pilih baju. Adik membeli sehelai baju baharu. Okey, itu contoh dia. Okey. Okey, jadi murid-murid boleh merujuk semula nota yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, rumusan. Okey, pada hari ini murid telah tahu maksud penjodoh bilangan. Okey. Yang kedua, murid tahu menggunakan penjodoh bilangan yang sesuai dalam ayat. Okey, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami
pelajaran kita pada hari ini. Tugasan kamu jangan lupa buat dan hantar kepada cikgu untuk disemak dan cikgu rekod. Oke? Selamat belajar.